Kalau saya nak ni escape. Saya nak keluar dari sini. Alternate tab. Tiga je. Okey, satu lagi. Mana nak pergi tekan go live ke? Nak pergi dekat go live. Escape dulu. Okey. Pergi FB live dulu. Saya dah tekan dah. Okay. Dah go live. So tekan enter. Dah. Sampai sana. Design. Dah. Okey. Dah naik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama-sama doktor pada petang ni kita akan bercakap mengenai COVID-19 vaksin. So sebelum tu doktor memperkenalkan diri doktor. Nama doktor Dr. Nur Hidayah Kamaluddin. Doktor merupakan seorang pakar mikrobiologi perubatan yang berkhidmat di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan di Sultan Ahmad Shah Medical Center. Alright. Okay. So topik kita petang ni adalah COVID-19 vaksin. Okay, apakah itu COVID-19 vaksin? Apakah yang membentuk COVID-19 vaksin? Dipaparkan di slide ni merupakan struktur diagrammatic representation kepada SARS-CoV-2 virus. Jika dilihat pada slide ini, COVID-19 vaksin merupakan satu sebatian yang dihasilkan daripada beberapa komponen yang kita boleh dapati daripada virus SARS-CoV-2, iaitu jenis virus yang menyebabkan COVID-19. So jika kita lihat pada gambar rajah ini, COVID-19 vaksin ini boleh dihasilkan melalui sebatian genetik vaksin, okay, ataupun virus itu sendiri yang dilemahkan, ataupun sebahagian komponen daripada virus SARS-CoV-2 ini diambil dan dijadikan vaksin, okay, ataupun virus SARS-CoV-2 yang telah dimatikan. Okay. Maklumat genetik virus SARS-CoV-2 ini juga boleh ditumpangkan kepada virus-virus jenis lain, contohnya adenovirus, untuk dijadikan sebatian vaksin. Komponen-komponen daripada virus ini akan diproses di mana ianya akan dihasilkan vaksin daripada komponen-komponen tersebut. Seperti yang doktor senaraikan dekat sini, sebatian genetik virus COVID-19 ataupun SARS-CoV-2 ataupun SARS-CoV-2 yang telah dimatikan ataupun yang telah dilemahkan, ataupun komponen-komponen protein SARS-CoV-2 ini apabila dihasilkan vaksin dan diberi kepada seseorang individu, individu tersebut akan bertindak balas untuk menghasilkan antibody dan membina ketahanan tubuh jika seandainya di masa hadapan individu tersebut terdedah kepada virus SARS-CoV-2 yang sebenar. Okey, terdapat beberapa komponen ni kalau kita dapat lihatnya, tapi hasilnya adalah sama. Ianya adalah untuk menjana sistem ketahanan tubuh seseorang untuk membentuk pertahanan terhadap virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. Okey, ini secara ringkasnya, apabila sebatian vaksin ini disuntik ke dalam tubuh seseorang individu, sistem imuniti individu tersebut akan bertindak balas dengan mengenali komponen-komponen virus ini dan menghasilkan antibody. Antibody ini apabila dihasilkan, ianya mampu untuk melawan virus-virus COVID-19 yang mungkin menjangkiti seorang individu itu pada masa hadapan. Jika tiada antibody ini, badan tidak mampu melawan penyakit COVID-19 dengan berkesan. Apabila antibody terhadap virus ini terbentuk, secara semula jadi badan kita mampu untuk meneutraliskan ataupun untuk memusnahkan virus-virus ini pada masa akan datang. Itu adalah fungsi vaksin untuk penyakit COVID-19. Okey, berapa lama sistem imuniti seseorang itu akan matang untuk melawan COVID-19 secara berkesan selepas menerima vaksin? Okey, menurut kajian yang telah dilakukan,
secara kasarnya ianya akan mengambil masa selama 2 minggu selepas seseorang individu selesai menerima suntikan kedua ataupun suntikan terakhir untuk vaksin COVID-19. Risiko untuk seseorang dijangkiti virus COVID-19 sebelum dalam tempoh 2 minggu ni risikonya adalah sama dengan populasi umum yang belum menerima vaksin lah. Risikonya sama. Tetapi jika selepas 2 minggu individu tersebut telah menerima vaksin terakhir ataupun dos terakhir COVID-19 mereka, sistem imun tubuh mereka sudah mampu, sudah matang untuk melawan COVID-19 jika berlaku transmisi jangkitan. Okey, kenapa kita perlu divaksinasi untuk COVID-19 ni? Pada dasarnya vaksin ini berfungsi untuk mengurangkan risiko seseorang individu untuk dijangkiti COVID-19 dan pada masa yang sama ianya juga berfungsi untuk mengurangkan kadar jangkitan yang serius ataupun kadar kemasukan COVID-19 ke hospital ataupun kadar kematian yang berkait dengan COVID-19. Itu adalah fungsi utama vaksin. Dan pada masa yang sama, apabila dia mengurangkan risiko untuk mendapat COVID-19, ianya juga mengurangkan risiko untuk seseorang individu itu menjangkiti orang lain. Seumpamanya jika individu terbabit berakhir di hospital, risiko dia untuk menjangkiti seseorang pekerja perubatan sebagai contoh ataupun menjangkiti golongan-golongan rentan yang lain seperti orang tua, orang yang ada masalah kesihatan yang lain. Jadi risikonya untuk mereka ini menjangkiti golongan-golongan yang rentan ini adalah kurang jika individu tersebut menerima vaksin kepada COVID-19. Okey, vaksin ini juga penting sebab kita sudah menyaksikan baru-baru ini ketika bulan April, Mac kita melihat negara seperti India mengalami kadar jangkitan yang agak teruk sehingga mampu melumpuhkan sistem kesihatan negara terbabit. Dan yang Menteri Kesihatan kita juga, Tan Sri Adha juga menganggarkan di mana sistem kesihatan di negara kita sendiri mungkin akan runtuh jika tidak ada langkah-langkah awal diambil untuk membendung penularan COVID-19 dalam komuniti kita. Jadi kita tak nak komuniti kita ataupun negara kita berada dalam situasi sebegini. Alright. Semestinya sudah mengetahui tentang term herd immunity. So, apakah itu herd immunity ataupun immunity kelompok? Jika dilihat pada ilustrasi di slide ini, jika di dalam suatu komuniti itu cuma terdapat beberapa orang sahaja yang divaksinasi, kebarangkalian dia untuk melindungi ataupun membendung jangkitan dalam komuniti mereka adalah rendah. Di mana orang yang dijangkiti COVID-19 berisiko untuk menjangkiti orang-orang di sekitarnya sekiranya orang-orang di sekitar itu tidak menerima vaksinasi. Ini adalah apabila situasinya kadar vaksinasi dalam suatu komuniti itu adalah rendah. Tetapi jika dilihat pada keadaan yang sebaliknya, jika ramai anggota komuniti itu divaksin, dia membentuk seakan-akan satu tembok yang menghalang seseorang individu yang positif kepada COVID-19 ini untuk menyebarkan jangkitan kepada orang seterusnya. Jika dilihat pada imej ni, jika orang sekelilingnya telah divaksin, di situ di mana rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Ini adalah di mana proses pembentukan imuniti kelompok itu berlaku. Lebih ramai orang yang divaksinasi, lebih menyeluruh imuniti kelompok itu terbina di dalam suatu komuniti. Dan sebagai kesannya, dia dapat menyekat dengan berkesan penularan COVID-19 itu di dalam sesuatu komuniti. Dan Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan kenyataan bahawa herd immunity ini ataupun imuniti kelompok ini merupakan satu kunci untuk mengawal penyebaran COVID-19. Di mana data-data kajian klinikal telah mengenal pasti di mana
kelompok yang perlu menerima imunisasi untuk membina imuniti kelompok ini jika untuk penyakit SARS-CoV-2 ataupun COVID-19 adalah setinggi 82.5%. Dan jika dilihat kepada jenis-jenis penyakit berjangkit yang lain, ada di situ dinyatakan kadar-kadar herd immunity yang perlu dicapai oleh komuniti tersebut untuk membendung penularan jangkitan itu secara berkesan dalam sesuatu komuniti. So berdasarkan nilai 82.5% ni, Kerajaan Malaysia atau Kementerian Kesihatan telah menganggarkan dengan aktiviti vaksinasi yang sedang giat dijalankan ini, negara kita insya-Allah akan dapat mencapai kadar herd immunity ini pada penghujung tahun 2021. Okay, pada bulan November ataupun pada bulan Disember. Dan usaha-usaha untuk merancangkan aktiviti vaksinasi ini masih lagi berlangsung, di mana banyak pusat-pusat pemberian vaksin yang sedang dikendalikan dan baru dibuka oleh sama ada pihak kerajaan ataupun pihak swasta. Dan pihak IPT juga tidak ketinggalan untuk turut sama-sama bekerjasama dalam memastikan program imunisasi ini berjalan dengan lancar. Okey, ini antara jenama-jenama COVID-19 vaksin yang telah dibeli oleh Malaysia untuk kegunaan tempatan. Disenaraikan dekat sini kita ada jenis Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, dan yang terbaru yang kita akan dapat dalam bulan depan iaitu CanSino Bio daripada China. Dan satu lagi jenama vaksin Sputnik V keluaran Rusia. Jadi dekat sini jenis-jenis vaksin ini adalah pelbagai dan cara-cara penghasilan juga adalah pelbagai. Tapi hasil daripada suntikan vaksin itu tetap sama, iaitu untuk seseorang individu itu membentuk imuniti terhadap penyakit ataupun virus penyebab COVID-19. Ya. Okey, ada 5 di situ. Okey. Secara konvensionalnya, proses pembuatan vaksin ini akan mengambil masa yang lama jika kita perhatikan daripada proses penghasilan vaksin-vaksin terhadap penyakit berjangkit sebelum daripada COVID-19 ini, proses pengeluaran, penghasilan dan pemasaran vaksin ini akan selalunya mengambil masa yang amat lama, hampir sedekat 10 hingga ke 15 tahun. Tetapi COVID-19 vaksin ini telah memecah rekod di mana kita melihat proses penghasilannya memakan masa kurang daripada 2 tahun. Ada beberapa faktor di situ yang mendorong kepada penghasilan COVID vaksin yang cepat ni. Antaranya kemajuan teknologi yang telah kita capai dan ketersediaan ramai sukarelawan yang sudi untuk dijadikan subjek untuk ujian-ujian klinikal. Ketersediaan subjek itu antara faktor-faktor yang menyebabkan COVID-19 vaksin ini dihasilkan dan dipasarkan dan didistributekan, disebarkan di serata negara di dunia dengan kadar yang agak cepat. Dan pada awal penghasilan COVID-19 vaksin ini juga dilihat beberapa jenama vaksin telah menerima kebenaran untuk penggunaan secara kecemasan, emergency use authorization, di mana keperluan itu agak mendesak untuk COVID-19 itu digunakan di dalam komuniti bagi mengelakkan kelumpuhan sistem kesihatan dan juga kelumpuhan sektor ekonomi. Dan dijamin juga di sini pengeluaran COVID-19 vaksin ini adalah mengikut good manufacturing practice, di mana kualiti, keberkesanan dan keselamatan vaksin itu adalah terjamin dan ia dihasilkan dalam keadaan yang terkawal. Okey, untuk Malaysia, sebelum kita pergi kepada agensi yang meluluskan penggunaan vaksin ini di Malaysia, pada peringkat antarabangsa, setiap negara mempunyai badan-badan
regulatory vaksin tersendiri, yang contohnya jika di Amerika ada Food and Drug Administration Association, FDA, yang melihat kepada fakta ataupun data-data keselamatan dan keberkesanan vaksin. Untuk di Malaysia, kita juga ada Badan Regulatory Vaksin ini, di mana National Pharmaceutical Regulatory Agency adalah merupakan agensi kerajaan yang memantau kualiti, keselamatan dan keberkesanan vaksin-vaksin ini. Jadinya kita punya National Pharmaceutical Regulatory Agency ini telah menyenarai pendek beberapa jenis vaksin COVID-19 yang boleh ataupun berpotensi untuk digunakan untuk komuniti di dalam negara. Okey. Daripada 5 jenis jenama vaksin yang telah di-acquired oleh negara kita, oleh MOSPI yang mengendalikan pendapatan pembelian vaksin ini. Setiap vaksin itu datang dengan bilangan dos yang tersendiri. Contohnya untuk jenama Pfizer, penerima dikehendaki untuk menerima 2 dos suntikan vaksin bagi memastikan kadar keberkesanan vaksin itu tercapai. Di mana jika seseorang itu telah lengkap menerima 2 dos, kadar perlindungan yang diterima adalah sekitar 95%. Jika dilihat ke sini, kadar efikasi ini, kadar keberkesanan ini adalah tidak sama daripada satu jenis vaksin kepada jenis yang lain. Tapi ini dimaklumkan dekat sini, peringkat keberkesanan yang ditetapkan oleh Badan Pertubuhan Antarabangsa, iaitu WHO, adalah pada kadar 50%, di mana senarai-senarai vaksin yang ada ini sudah pun memenuhi piawaian minimum yang tersebut. Apa yang dimaksudkan jika dikatakan keberkesanan vaksin itu adalah contohnya efikasi adalah pada kadar 80%. Slide sini menjelaskan kadar vaksin yang efektif pada 80% bermaksud jika terdapat 5 orang individu, kelompok individu ini dikira 100%. Jika keberkesanan vaksin itu adalah maksimum, iaitu pada 100%, vaksin tersebut berjaya ataupun mampu dan berkesan untuk mengelakkan jangkitan dalam kesemua penerima terbabit. Jika dikatakan efikasi itu adalah pada kadar 80%, bermaksud 80% daripada individu yang menerima vaksin tersebut terhindar daripada dijangkiti. Tapi 20% daripada mereka mungkin masih terdedah kepada risiko untuk dijangkiti. Di mana nilai 80% ini sudah agak bagus jika nak dibandingkan dengan populasi komuniti yang tidak langsung menerima vaksin, di mana kesemuanya terdedah kepada jangkitan COVID-19. Tapi pada dasarnya, setiap jenis vaksin yang digunakan adalah 100% berkesan untuk mengelakkan jangkitan COVID-19 yang serius. Dan ia juga 100% berkesan untuk mengelakkan seseorang itu apabila setelah selesai divaksinasi dan dijangkiti COVID-19, risiko dia untuk dirawat di hospital ataupun risiko dia untuk mendapat COVID-19 yang teruk ataupun risiko dia untuk mati disebabkan COVID-19 tersebut adalah dapat dikurangkan secara total. Dekat sini tidak kira vaksin mana satu, kesemuanya mempunyai kadar keberkesanan untuk mengelakkan faktor-faktor ini pada tahap yang total. Alright. Dan data juga telah menunjukkan sebagai contoh di Amerika Syarikat, ini adalah kesan vaksin yang dilihat di negara Amerika Syarikat, di mana kadar pesakit yang mendapat COVID-19 yang terpaksa dirawat di hospital turun dengan mendadak selepas vaksinasi diperkenalkan. Dan golongan-golongan rentan terutamanya menunjukkan kadar yang sangat berbeza sebelum dan selepas divaksinasi, di mana kadarnya turun dengan sangat mendadak.
Di situ kita nampak keberkesanan vaksin untuk mengurangkan beban terhadap sistem kesihatan sesebuah negara. Dan jika dilihat siapa yang patut divaksinasi. Okey, jika di Malaysia kerajaan kita telah mensyaratkan ataupun menyatakan individu yang berusia 18 tahun dan ke atas boleh menerima COVID-19 vaksin. Dan perkembangan terbaru yang dinyatakan oleh kerajaan yang menyatakan salah satu daripada vaksin yang telah kita dapat iaitu vaksin jenama Pfizer, ianya telah diluluskan kegunaannya untuk kanak-kanak yang berusia 12 tahun dan ke atas, di mana data-data klinikal menunjukkan tidak ada kesan-kesan sampingan yang membimbangkan apabila vaksin Pfizer ini diberikan kepada yang berusia 12 tahun ke atas ataupun di kalangan kanak-kanak. Tetapi buat masa sekarang kita melihat kerajaan masih lagi menumpukan kepada golongan yang berusia 18 tahun ke atas berserta mereka yang mempunyai masalah-masalah kesihatan, di mana kita sekarang ni berada dalam fasa 2 program vaksinasi kebangsaan. Itu kita akan bercakap secara lebih lanjut pada slide yang seterusnya di sini. Okay, kerajaan Malaysia telah melancarkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang menyasarkan 25.6 juta penduduk di Malaysia. Ini merangkumi 80% populasi Malaysia, di mana angka ini adalah menunjuk kepada kebolehan kita untuk membina herd immunity ataupun immunity kelompok di negara kita. Dan ingin ditekankan di sini, COVID-19 vaksin diberikan kepada rakyat Malaysia secara percuma, dan pada masa yang sama vaksin ini juga akan dimudahkan aksesnya kepada bukan warga negara ataupun pendatang asing. Dan setakat sekarang sudah hampir 600 pusat pemberian vaksin. Mungkin angka ini sudah pun makin bertambah jika nak dibandingkan dengan angka 600 ni, di mana pelbagai fasiliti-fasiliti kesihatan, fasiliti-fasiliti awam, fasiliti di universiti juga dijadikan tempat-tempat pemberian vaksin. Dan untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini terdapat 3 fasa. Kita sudah pun melalui fasa pertama, di mana melibatkan vaksinasi di kalangan pekerja-pekerja barisan hadapan. Pada waktu sekarang kita berada di fasa 2, di mana program vaksinasi ini merangkumi golongan-golongan rentan seperti golongan-golongan yang berusia ataupun golongan yang mempunyai masalah kesihatan kronik yang lain ataupun golongan yang kurang upaya. Masih lagi berlangsung, kita sekarang pada bulan Jun dan dianggarkan fasa 2 ini akan habis pada Ogos 2021. Dan selepas fasa kedua, kita akan menjadi di fasa ketiga, di mana golongan-golongan populasi Indonesia yang lain layak untuk menerima vaksin pada fasa 3. Okey, dan vaksinasi kepada COVID-19 di Malaysia ni adalah tidak wajib, dan option ni masih lagi secara sukarela dan percuma. Alright. Dan untuk makluman, jika di kalangan audiens di sini mendapat kesempatan untuk menerima vaksin dan dipanggil untuk hadir untuk ke pusat-pusat pemberian vaksin, pastikan semasa di pusat pemberian vaksin itu sentiasa patuh kepada SOP, okay, sentiasa pakai pelitup muka pada setiap masa dan melakukan hand hygiene, regular hand hygiene jika berada di tempat vaksinasi untuk mengelakkan sebarang jangkitan. Dan pada masa yang sama, untuk pengguna-pengguna handphone, telefon mobile, pastikan anda download ataupun muat turun aplikasi MySejahtera, di mana di sini maklumat vaksinasi kita akan disimpan. Alright, apa yang dapat dijangkakan jika anda telah dipanggil untuk menerima vaksin di pusat pemberian vaksin? Yang pertama sekali, anda akan melalui proses pendaftaran seperti biasa, dan anda akan ditemu ramah oleh petugas kesihatan di sana,
Dan jika anda ada sebarang sejarah kesihatan yang tertulis seperti di slide sini, mohon dimaklumkan kepada petugas kesihatan. Sebagai contoh, jika anda mempunyai sejarah alahan kepada vaksin, alahan kepada makanan ataupun alahan kepada ubat-ubatan, mohon diberitahu. Dan jika anda hadir untuk menerima dos kedua anda, jika anda mengalami kesan sampingan yang serius selepas anda menerima dos yang pertama, mohon diberitahu juga. Dan jika anda tidak sihat, berasa badan tidak sihat, berasa demam, mohon untuk mohon untuk memberitahu kepada petugas kesihatan tersebut. Dan jika anda ada masalah kurang daya tahan badan disebabkan oleh jangkitan kuman, sebagai contoh HIV, ataupun ada menerima ubat-ubatan yang mengurangkan fungsi imun badan, juga boleh diberitahu. Dan jika ada sejarah mengalami sebarang pendarahan yang tidak normal, lebam-lebam di badan, ataupun ada mengambil ubat-ubatan yang mengganggu kebolehan darah untuk membeku, ini adalah antara perkara-perkara yang wajar diberitahu kepada petugas kesihatan di tempat vaksin. Ini adalah kerana golongan-golongan berkenaan mungkin perlu kepada perawatan atau pemerhatian yang rapi jika dia memerlukan vaksin. Sebagai contoh, golongan yang ada masalah berkaitan dengan sistem daya tahan imun tubuh, mereka ini adalah tidak tergolong dalam golongan yang perlu menerima vaksin. Sebab vaksin itu apabila diberikan kepada seorang individu, ianya merangsang sistem tubuh seseorang untuk menghasilkan segala komponen imun untuk melawan jangkitan. Jika seseorang individu itu mempunyai masalah untuk nak menjaga ketahanan badan ini, dia adalah mungkin tidak tergolong dalam golongan yang wajib untuk diberi vaksin, dan mereka patut golongan ini patut dirujuk kepada pakar-pakar kesihatan untuk mendapatkan nasihat berkenaan dengan kesesuaian mereka untuk menerima vaksin. Dan golongan kanak-kanak ataupun golongan yang berusia kurang daripada 18 tahun, setakat hari ini kerajaan Malaysia masih belum memberikan vaksin kepada golongan ini secara rutin. Kepada golongan yang mempunyai sejarah alahan yang teruk juga, mereka boleh menerima vaksin tapi dalam keadaan yang terkawal. Sebagai contoh, seseorang individu ni ada sejarah alahan yang teruk sebelum ni dan datang ke pusat pemberian vaksin di kawasan komuniti, di kawasan awam, di dewan komuniti sebagai contoh. Dia ni sepatutnya perlu lebih pemerhatian, di mana vaksinasi kepada golongan seperti ini perlu dilakukan di kawasan hospital, di mana kemudahan perawatan kesihatan itu ada jika berlaku kesan sampingan yang cepat selepas individu ini divaksinasi. Dan pada masa yang sama, golongan seperti golongan yang mengandung ataupun golongan yang menyusukan, tidak semua jenis jenama COVID-19 vaksin itu sesuai untuk diberikan kepada golongan-golongan yang mengandung ataupun menyusukan ini. Dan dinasihatkan mereka untuk mendapatkan nasihat doktor dan pandangan doktor jika sekiranya dia ni perlu kepada vaksin COVID-19. Okey. Dan antara soalan-soalan yang berkaitan dengan penerimaan vaksin ini, soalan yang pertama contohnya, adakah seseorang yang sedang dijangkiti COVID-19 itu boleh menerima vaksin? Okey, jawapan kepada soalan ini adalah tidak. Dan seseorang itu hendaklah sihat ketika dia menerima vaksin itu. Dan pada dasarnya, jika seseorang itu dijangkiti COVID-19, badan dia sepatutnya sudah pun membina daya tahan itu sejurus terdedah kepada virus COVID-19 itu. Jadinya daya tahan ini untuk seseorang yang telah dijangkiti, ketahanannya mampu bertahan antara 3 ke 6 bulan. Tapi walau bagaimanapun, jika golongan ini mendapat peluang untuk diberikan vaksin, boleh saja menerima jika dia telah
sihat daripada dijangkiti. Ini menjawab kepada soalan kedua. Seseorang yang telah sebelum ni dijangkiti COVID-19, dia masih boleh menerima vaksin seandainya dia telah sembuh daripada jangkitan tersebut. Dan bukan sahaja seseorang yang dijangkiti COVID-19 ini tidak boleh menerima vaksin COVID pada masa yang sama. Seseorang individu yang tidak sihat daripada sebarang masalah kesihatan, contohnya dia mengalami sakit tekak, batuk, sesama ataupun jangkitan saluran pernafasan yang ringan, tapi dia datang dengan demam, sakit tekak, batuk, secara umumnya dia adalah tidak sihat dan tidak disarankan untuk dia menerima vaksin pada masa dia tidak sihat tersebut. Pastikan badan sihat baru menerima vaksin. Dan soalan lain yang sering diajukan juga, adakah seseorang itu boleh menerima vaksin COVID ini jika pada masa yang sama dia sedang mengambil ubat-ubatan untuk penyakit lain? Ini bergantung tengok kepada jenis ubat apa yang dia ambil. Jika seseorang itu sebagai contoh ada kencing manis ataupun darah tinggi yang kronik tetapi keadaan kesihatannya terkawal, dia boleh menerima vaksin. Antara golongan lain yang bermasalah jika dia mengambil ubat-ubatan, contohnya ubat-ubatan yang menyebabkan sistem imun badan dia lemah, golongan ini mungkin perlu mendapatkan nasihat yang selanjutnya daripada doktor untuk tengok kesesuaian dia untuk menerima vaksin. Alright. Dan soalan seterusnya, jika seseorang boleh atau tidak seseorang itu menerima vaksin lain sekali dengan vaksin COVID-19 ini? Okey, ini tidak dibolehkan, dan untuk seseorang individu itu mendapat vaksin untuk penyakit-penyakit yang lain, dia jarak vaksin tersebut adalah lebih daripada 14 hari daripada satu vaksin ke vaksin yang selanjutnya. Okey, ketika vaksinasi, what to expect is that petugas kesihatan akan memberi vaksin tersebut melalui cara suntikan di bahu. Selain suntikan di bahu, jangan minta petugas kesihatan tersebut untuk cucuk di tempat lain, contohnya di bahagian pinggul ke, tidak. Ianya cucuk di bahagian bahu. Dan jenis vaksin untuk dos pertama dan dos kedua hendaklah datang daripada jenis vaksin yang sama. Tidak boleh pada dos pertama dapat Pfizer dan kedua dapat Sinovac contohnya. Okey. Dan selepas divaksinasi, what to expect? Dan sejurus selepas menerima suntikan, anda akan diminta untuk berada di kawasan pemerhatian. Tempoh pemerhatian adalah antara 15 ke 30 minit bergantung kepada sejarah kesihatan masing-masing. Jika mempunyai sejarah kesihatan yang tidak okey, mungkin proses pemerhatian itu akan berlangsung dalam jangka masa waktu 30 minit yang penuh. Okey. Dan pada masa tersebut, kebanyakan penerima vaksin yang akan mengalami gejala-gejala sampingan yang ringan sejurus selepas vaksin. Kita akan tengok apa gejala-gejala ringan tersebut, dan dinasihatkan untuk individu yang menerima vaksin ini untuk sentiasa monitor diri sendiri, dan jika terdapat apa-apa gejala sampingan, boleh sahaja terus mendapatkan nasihat perubatan ataupun pergi ke fasiliti-fasiliti kesihatan yang terdekat. Okey, antara kesan sampingan yang ringan seperti yang disenaraikan dekat sini, sakit di bahagian suntikan itu adalah biasa, lenguh-lenguh, sakit kepala, sakit otot, demam, sakit sendi, okey. Boleh ada rasa loya, menggigil, bengkak di tempat suntikan. Itu adalah kesan sampingan yang ringan yang biasa dialami oleh penerima vaksin. Okey, terdapat juga kesan sampingan yang serius yang perlu diketahui, iaitu alergik yang teruk terhadap vaksinasi. Dan berdasarkan data di sini, disertakan ini adalah data daripada Singapura, di mana daripada 100,000 dos vaksin,
20 daripada 100,000 injection tersebut penerima mengalami gejala alahan anafilaksis, gejala alahan yang teruk, dan kadar insidennya adalah 1.4%. Okey, ini adalah salah satu kesan sampingan yang teruk yang perlu diketahuilah oleh setiap penerima vaksin. Dan selain daripada alahan yang teruk, ada beberapa kesan sampingan serius yang lain. Contohnya penerima tersebut mendapat gejala yang menyebabkan dia dirawat di hospital ataupun menyebabkan incapacity ataupun mengancam nyawa dan kematian. Ini adalah antara kesan sampingan yang serius yang berkaitan dengan vaksin. Bukan sahaja COVID vaksin, sebarang jenis vaksin pun ada dikaitkan dengan kejadian kesan sampingan yang serius ini. Dan setakat sekarang belum ada laporan yang dikaitkan dengan COVID-19 vaksin ini yang berjaya, yang penyebabnya dan siasatannya didapati adalah disebabkan oleh COVID-19 vaksin. Setakat ini belum ada lagi. Alright. Okey, tidak ada sebarang vaksin yang 100% sempurna. No vaccine is perfect. Seperti dinyatakan dekat sini, kadar keberkesanan itu effectivity of COVID-19 vaksin ini adalah terhad bukan 100%. Di mana penerima ada sebilangan kecil yang masih lagi terdedah dengan jangkitan COVID-19. Dan pada masa yang sama terdapat golongan-golongan yang tidak boleh menerima vaksin. Sejurus dengan itu adalah dinasihatkan walaupun telah menerima COVID-19 vaksin, penerima-penerima ini adalah disarankan untuk masih mematuhi SOP walaupun selepas divaksinasi. Okey, so jangan lupa amalkan 3W, wash, wear and want, dan elakkan 3C, iaitu crowded places, confined spaces and close conversation. Ini adalah SOP yang perlu diamalkan pada setiap masa tanpa gagal untuk kita memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini walau di mana pun kita berada. Okey, sebagai message, sebagai take home message, let us end this pandemic. Kita mampu untuk menghentikan pandemik ini dengan pematuhan rapat kepada SOP pada setiap masa, dan kita lindung diri kita lindung orang yang kita sayangi dengan vaksinasi, insya-Allah. Walau bagaimanapun kepercayaan penuh kita adalah letakkan kepada Allah, dan cuma Allah yang mengetahui apa yang terbaik untuk kita berdasarkan sepotong ayat Al-Quran yang disertakan dekat sini. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. But perhaps you hate a thing that is good for you, and perhaps you love a thing that is bad for you, but only Allah knows what we know not. With that, dengan itu, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya. Oh, boleh? Satu soalan daripada dulu. Assalamualaikum doktor, nak bertanya kalau pesakit itu ada ambil ubat warfarin cair darah, bolehkah vaksin diambil? Okey. So, warfarin ini adalah salah satu ubat yang mengganggu kebolehan darah untuk membeku. Ini adalah antara salah satu golongan yang perlu kepada assessment sebelum divaksinasi. Assessment ini perlu dijalankan oleh petugas kesihatan, iaitu doktor, di mana doktor perlu mengenal pasti status pengambilan ubat tersebut, dan mungkin perlu kepada penilaian ataupun intervensi yang selanjutnya berkaitan dengan ubat tersebut, dan perlu dirujuk kepada pakar yang menjaga. Okey? Okey, terima kasih.
Right. Okay. Dah. Sudah. Oh, ada lagi.